Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 133. Jemaah sekalian, malam ini kita dah berada pada malam yang ke-21 Ramadan. Kira-kiranya kita telah memasuki pusingan akhir dalam bulan Ramadan. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati masa inilah masa yang Rasulullah paling kejar dan Rasulullah paling pecut saat sebegini. Rasulullah dah mula meninggalkan rumah Rasulullah. Rasulullah mula duduk dalam masjid ini. Dan Rasulullah akan mula berdoa panjang dalam doa-doa Rasulullah pada malam hari. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar esakan dan tangisan Rasulullah dan juga para sahabat malam-malam 10 terakhir Ramadan ini. Tuan-tuan tahu bahawa Ramadan ini benda yang paling bernilai pada kitanya ialah pada saat 10 akhir Ramadan inilah. Masa yang paling penting bagi orang yang faham makna Ramadan. Mereka tak akan lepaskan peluang untuk 10 terakhir ini untuk qiyamun. Untuk sentiasa kita ni bangun dan kita bangun dalam mendirikan Ramadan. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia membangunkan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh penghisapan dalam diri dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lepas-lepas. Para hadirin sekalian, apa maksud qiyamun ataupun kita bangunkan Ramadan ini? Ulama-ulama sebut, bangunkan Ramadan ini 10 akhir inilah. 10 akhir ini pada siang hari kitanya siyamun. Pada malam harinya qiyamun, dipanggil demikian. Kenapa kita diajar supaya qiyamun pada 10 akhir Ramadan ini? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita jangan terlepas beberapa peluang-peluang yang besar yang patut kita dapat pada 10 akhir Ramadan ini. Saya nak sebut sikitlah pada malam ni supaya kita nampak betapa besarnya malam 10 akhir Ramadan ini. Peluang apa yang patut kita dapat pada 10 akhir Ramadan ini? Ulama-ulama sebut yang pertama peluang untuk kita menikmati malam-malam Al-Qadr. Yang pertama, malam-malam Al-Qadr ini satu malam yang paling bernilai dalam hidup kita. Kenapa kita kena dapat malam Al-Qadr? Malam Al-Qadr yang dibaca dan diulang oleh imam tadi. Tiap kali mana rakaat yang kedua dalam salat kita, imam baca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Diulang dan diulang. Sampai 4 rakaat, 4 kali kitanya tadi, diulang tentang Al-Qadr. "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Kami turunkan padanya pada malam Al-Qadr. Bila ditanya malam Al-Qadr ni Allah turunkan apa? Malam Al-Qadr ini bila yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
Yang Al-Qad ini berada pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kita diajar supaya dapatkan Al-Qad. Kami turunkan padanya Al-Qad. Lalu alim ulama tanya, apa dia yang diturunkan Al-Qad? Pada malam Al-Qad itu diturunkan apa? Allah turunkan apa? Lalu dijawab, diturunkan Al-Quran Karim pada malam Al-Qad. Dan dijawab, pada malam Al-Qad ditentukan amalan umur-umur di kalangan kami. Malam Al-Qad ditentukan perjalanan kehidupan kita pada masa yang akan datang nanti. Yang kita sebut, kita diajar supaya beriman pada qada dan qadar Allah. Al-Qad ini berada pada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan padanya pada malam Al-Qad. Segala rezeki kita, segala umur kita, segala apa pada kita diturunkan pada Al-Qadr. Disebut demikian. Dibincangkan besar oleh para alim ulama. Cuma saya nak sebutnya bahawa Al-Qadr ini sendiri, Al-Qadr ini merupakan satu hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cara Allah nak tunjuk sayang pada kita, Allah bagi pada kita Al-Qadr, malam Al-Qadr. Tak bijak dan tak cerdiklah kita kalau Allah bagi hadiah pada kita, tiba-tiba kita tolak hadiah Allah. Memang kita ni orang panggil kurang ajar, dia panggil. Orang yang kurang ajar, bila pembesar-pembesar yang bagi hadiah pada kita, tiba-tiba kita tolak dan kita buat tak reti saja. Yang bagi hadiah pada kita ni bukan siapa-siapa. Bahkan yang bagi pada kita ni, yang disebut Maliki Yaumiddin. Kerajaan pada yang memiliki hari pembalasan. Allah yang bagi hadiah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah bagi hadiah, tiba-tiba kita buat tak reti terhadap hadiah Allah. Tuan-tuan, kalaulah kita bagi hadiah pada anak kita, tiba-tiba anak kita buat tak reti je terhadap hadiah kita. Tuan-tuan terasa hati tak? Saya rasa kita ni akan terasa hati. Kita beli satu barang yang berharga. Kita bagi hadiah pada pasangan hidup kita. Bila kita bagi pada pasangan hidup kita buat sambil lewa je terhadap hadiah yang dibagi. Kita akan terasa hati. Kecil hati kita ni. Kerana kita bagi tiba-tiba dibuat tak reti saja. Di antara benda yang besar yang Allah bagi pada kita, hadiah pada umat Muhammad, malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini hadiah Allah yang Allah bagi pada diri kita. Kita diajar supaya kita rebut, cari. Allah sengaja untuk berteka-teki dengan kita. Dapatkan malam Al-Qadr ini pada 10 terakhir Ramadan. Allah suka dengan teka-teki dengan kita ni untuk kita dapatkan malam Al-Qadr. Allah nak, sebagaimana kita tengok keluarga yang bergurau dengan keluarga dia. Bila seorang bapa bergurau dengan anak-anak dia, cuba jawab teka-teki ni, katanya bapa tersebut. Anak-anak akan mencuba jawab. Di saat itu keceriaan yang akan dapat dalam keluarga dia. Walaupun jawapan itu tak betul, Allah dia berteka-teki dengan kita. 10 akhir Ramadan, Allah teka-teki dengan kita malam Al-Qadr. Kamu cari je 10 akhir Ramadan ini. Mana yang kamu dapat? Malam ini kah? Malam besok kah? Malam lusa kah? Kamu dapatkan malam Al-Qadr ini. Kenapa Allah nak bagi pada kita malam Al-Qadr? Kerana kita hidup ni singkat, tidak sepanjang usia umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Cuba tuan-tuan baca dalam kitab. Nabi Nuh AS umurnya sepanjang 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Kita baca dalam kitab Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak pahala yang mereka buat. Manakala kita, Allah jadikan pendek je masa kita hidup. Masa kita hidup ni, Rasulullah sebut, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni amalan apa yang kita ada para jemaah sekalian? Yang kita jangka dengan kita hidup 70 tahun ni, kita boleh, bila kita mati masuk dalam kubur, kita boleh bagi tahu pada Allah, ya Allah,
amalan ini aku nak minta masuk syurga Firdaus kamu, ya Allah. Tuan-tuan tak rasa malu ke tuan-tuan? Dalam hidup kita, amalan apa yang terbaik yang kita buat? Dalam hidup kita ni, yang kita jangka kita nak minta syurga Firdaus Allah. Duit ada RM70, tapi kita berdiri depan hotel 5 bintang. Tak malu kita? Duit RM70 je. Nak masuk satu malam pun tak boleh. Ni tak ada nilai dia panggil. Kita hidup 70 tahun je. Dengan 70 tahun ni, kita nak minta syurga Firdaus Allah. Tak malu kita dalam hidup kita? Allah, dia nak suruh kita dapatkan pahala yang banyak. Macam mana Allah nak suruh dapatkan kita pahala yang banyak? Tuan-tuan hidup 70 tahun. Katakanlah saya, tuan-tuan boleh hidup sampai umur 70 tahun. 70 tahun ni kita kena tolak. Dalam hidup kita, masa kita belum akil balik. 15 tahun yang terawal, kita dah tolak. Tinggal lebih kurang 55 tahun lagi. 55 tahun kita kena tolak lagi. Masa makan, masa kita borak, masa kita berjalan, masa kita banyak kita buang masa begitu saja. Ambil masa malam, cukuplah. Malam kita tidur. Tiap-tiap malam kita tidur ni, di antara 6 jam hingga 7 jam setiap malam. Cuba kita kira dengan umur kita 70 tahun. Agak-agak berapa lama kita sedang tidur? Ulama-ulama kira, kita sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup. Kalaulah umur kita 70 tahun, kita sedang tidur 20 tahun dalam hidup. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu, dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, tidur hari Jumaat, khatib sedang khutbah, lama lagi lah kita tidur dalam hidup kita. Masa kita buang begitu saja. Allah, dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, Allah bagi hadiah pada kita malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini, Allah sebut terus, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam ni, kita dengar kuliah ni, malam ni kita dengar tazkirah ni, pahala dia sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Besarnya Allah jadikan pada kita. Tuan-tuan rasa kecewa, tuan-tuan. Bila kita buat amal ibadah 10 akhir Ramadan ni, malam tersebut kita hanya berdoa pada Allah. 83 tahun kita sedang berdoa pada Allah. Malam ni, katakanlah malam ni, kita hanya apa dia? Malam ni kita sedang menderma. 83 tahun kita sedang menderma. Malam ni kita solat sebentar tadi. 83 tahun kita sedang solat. Buatnya malam ni kita sedang buat lemang. 83 tahun buat lemang. Malam ni kita sedang buat apa dia? Malam ni kita halang orang dengar kuliah. 83 tahun dosa kita halang orang dengar kuliah. Malam-malam 10 akhir Ramadan ni, jangan buat PL, jangan. Jangan buat PL. Kalau kita buat PL yang tak senonoh, 10 terakhir Ramadan, tunggulah kita menyesal tak sudah. Dalam hidup kita ni, 10 terakhir Ramadan ni, buat amal ibadah. Banyakkan amal ibadah pada kita. Kena dalam sepanjang hidup kita ni, kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr. 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya usia kita 830 tahun. Dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Kalau Allah kurniakan pada kita ni, 20 kali je sepanjang umur kita hidup, sampai 70 tahun, kita dapat 20 kali je malam Al-Qadr. Maknanya, kita sedang beribadah pada Allah 1660 tahun dalam keadaan ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah bila masuk 10 akhir Ramadan, start daripada malam ini, Rasulullah tak balik lagi ke rumah Rasulullah. Rasulullah mula datang ke masjid, berintikaf di rumah Allah. Duduk dalam rumah Allah, intikaf, tidur, bangun, kemudian bersahur, berjalan, berbuka puasa, hidup dalam masjid selama 10 hari. Saya cadangkan ayah-ayah, ibu-ibu, kalian pun ambil peluang samalah. Ambillah peluang. Kita umur 60 lebih dah dalam hidup kita. 60 lebih ni tak masuk dah pejabat. Mana kita masuk pejabat dah? Tak ada dah pejabat yang nak terima kita masuk. Nak kena tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik dia panggil. Lambat lagi nak masuk pejabat. Dalam usia kita ni, dalam usia kita begini ni, kita datang ke masjid. Duduk di masjid. Ambil peluang apa dia? Berintikaf di rumah Allah. Berintikaf ni, kenapa Rasulullah berintikaf? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat surah Al-Baqarah,
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah sebut, kamu jangan berjumpa, jangan kamu bergaul dengan isteri kamu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kamu sedang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nak gambarkan tentang apa dia? Ambil peluang 10 terakhir Ramadan ini. Peluang apa dia? Peluang mendapatkan yang tamu malam Al-Qadr yang ditentukan oleh Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alim ulama sebut, ambil peluang meminta ampun kepada Allah. Ambillah peluang saat 10 terakhir Ramadan ini, minta ampun dan minta ampun pada Allah. Kerana hidup kita ni bergelumang dengan dosa. Hidup kita ni tak ada orang yang tak buat dosa. Saya buat dosa, tuan-tuan buat dosa. Jangan kita timbun dosa-dosa ini. Allah dia nak bila kita ni hidup di atas dunia ni, cepat-cepat mengiktiraf kelemahan dan kesalahan diri kita. Dengan cara macam mana? Kita minta ampun pada Allah. Angkat tangan doa pada Allah. 10 akhir Ramadan ni, jangan kita ni lepas lagi. Untuk kita ni sebut, Allahumma innaka afuwun karimun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Rasulullah, bila tanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, macam mana nak buat ya Rasulullah kalau berada saat malam-malam Lailatul Qadar itu ya Rasulullah? Kalau jumpa malam Lailatul Qadar, nak buat macam mana Rasulullah? Rasulullah sebut minta ampun pada Allah. Minta ampun. Macam mana nak minta ampun pada Allah? Ni mulut. Rasulullah sebut guna mulut. Allahumma innaka afuwun karimun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang dan ulang. Tuan-tuan tahu kenapa kita tak khusyuk dalam solat kita? Tuan-tuan tahu kenapa kita jadi tamak terhadap dunia kita? Kerana apa dia? Kerana dosa kita banyak. Dalam hidup kita ni, sebab itulah kita dah 20 malam. Mana setitik air mata pun mengalir kerana takut terhadap dosa kita. Kenapa kita tak boleh mengalir air mata kita? Kerana kita rasa kita ni kan tak ada dosa kan? Sombong kan kita ni? Hidup kita ni, kalau kita biarkan begitu keperjalanan hidup kita, memang kita menyesal tak sudah dalam hidup kita nanti. Kita akan menyesal. Bila kita akan menyesal? Bila roh kita digentap sampai di halqum. Bila sampai di halqum ni, kebanyakan mulut-mulut manusia akan sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Saat itu kita dengar, bila mereka mula sebut, bila kita sebut, ya Allah saya taubat sekarang ya Allah. Waktu mana kita hidup dahulu, kita tak nak taubat. Bila sampai roh sampai di halqum, baru kita nak taubat. Saat tersebut kita akan dengar apa dia? Mereka sebut, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang dia sentiasa melakukan perkara yang buruk dalam hidup dia. Bila roh dia sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Jangan tuan-tuan. Saya harap orang Masjid Majidin tak ada seorang pun di kalangan kita, bila roh dia sampai di halqum, tiba-tiba disebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Biar roh kita ni sampai di halqum je, mulut kita sebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir malam ni boleh mengucap saat hampir kematian nanti insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat nikmat itu. Kenapa kita tak boleh mengucap? Kerana dosa yang banyak. Hidup kita ni, kita tak rasa nikmat lagi solat. Kita tak rasa lagi berhajat nak berdoa. Hidup kita ni bergelumang dengan maksiat je setiap hari. Tapi bila masuk Ramadan pun, kita tak minta ampun juga kepada Allah. Bila lagi kita nak minta ampun pada Allah? Kalau bulan Ramadan ni Allah dah buka dah segala pintu syurga Allah. Allah dah tutup dah segala pintu neraka Allah. Kita sombong lagi dengan Allah. Nak berdoa pada Allah pun kita tak boleh. Bila lagi kita nak minta ampun pada Allah dalam hidup kita? Satu Allah ajar dalam ayat yang saya baca di awal-awal tadi. Allah ajar terus. Wasari'u. Berlari kamu, berkejaran. Suatu kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, 10 akhir Ramadan ni, menangis je di kalangan kita. Di kalangan orang mukmin ni, mengalir je mata. Ayat Quran yang dibaca pun tak dibaca sama di antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Awal Ramadan semua baca semangat-semangat. Akhir Ramadan semua mendayu-dayu. Alim ulama baca tu lentuk dah. Wasari'u
إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Masing-masing ni alun je. Saya waktu mana saya belajar kat Mesir dulu, semayang malam 27 Ramadan dengan Syekh Muhammad Jibril. Bukan semayang dengan Malaikat Jibril ni, tak. Semayang dengan Syekh Muhammad Jibril, nama dia. Bacaan dia baca, tuan-tuan tahu. Malam 27 Ramadan, Masjid Amr bin As tu, masjid sahabat Rasulullah tu, yang wafat di Mesir tu, orang datang semayang seramai lebih kurang 1 juta orang. 1 juta, TV buat siaran langsung. Nak pergi semayang malam 27 Ramadan tu. Malam 27 Ramadan, orang datang ni, kita datang pukul 10 pagi dapat saf yang ke-8. 10 pagi nak semayang tarawih malam tersebut. Nak rasa macam mana? Nak rasa orang kata sedap lah semayang dengan Syekh Muhammad Jibril ni. Dekat Mesir waktu tersebut, sebelum daripada diharamkan oleh kerajaan Asisi. Kerajaan Asisi halau dia keluar daripada Mesir sekarang. Dia berada dekat California, dekat Amerika sekarang. Syekh Muhammad Jibril ni sini. Tapi nak sebutnya, malam 27 Ramadan tu, nak datang malam khatam Quran. Orang di semayang tarawih, baca juz amma je. Amma yatasa'alun. Ambasa wa tawalla. Baca tu, makmum sebelah saya ni, menggetar ni, kukukukukukuta. Baca Quran tu, amma yatasa'alun. Dia baca ayat tersebut tu, menangis, menangis. Makmum ni menangis. Semua ni menangis. Dia berdoa tu, dia sebut, Allah, 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 ya Allah. Dia sebut nama Allah je. Sampai panggil nama Allah. Allah, Allah dalam doa kunut dia. Dia sebut nama-nama Allah. Menangis ni, pengsan. Jemaah sebelah saya ni, waktu mana dia baca Sabbih isma rabbikal a'la, sampai illa masya Allah, bum, tumbang terus. Tumbang ni, tumbang. Tumbang ke depan terus tumbang. Pengsan, sedar balik. Allah, bangun balik takbir, Allahu Akbar. Semayang balik, nak sebut ni. Kita ni tumbang juga, tertidur dah rupa-rupa. Kalau tempat kita. Kenapa? Kerana kita banyak dosa kan. Kita ni banyak dosa, tapi kita ni tak terasa dosa kita. Kerana kalih dia panggil. Sebagaimana tapak kaki kita ni, bila tiap-tiap hari berjalan tak pakai slipper, tiap-tiap hari kita berjalan tak pakai slipper, lama-lama keras telapak kaki sebut. Hati kita begitu ya. Hati kita ni, kenapa tak mengalir mata lagi? Dah masuk 20 Ramadan dah. Tak setitik air mata pun yang mengalir. Tak rasa ni. Imam baca panjang sikit nak marah. Imam baca Sabbih isma rabbikal a'la pun nak marah. Pak Imam, inna ataina je Pak Imam. Pun inna anzalna disebut demikian. Tak rasa pada diri kita. Kenapa? Kerana kita banyak dosa. Ambillah kesempatan 10 terakhir Ramadan ni, duduk bucu-bucu masjid. Malam-malam datang awal sikit. Kalaupun kita tak sempat yang lain, datang baca Quran. Biar mengalir mata pada diri kita. Kenapa dia? Aku dah berada pada 10 terakhir Ramadan, ya Allah. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir dah dalam hidup aku, ya Allah. Aku tak akan jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Tak adalah masa yang Allah mengampunkan dosa kita kecuali dalam saat sebegini, para hadirin. Tak ada. Tak ada pemurahnya Allah dalam hidup kita ni. Tak adalah masa yang Allah murah betul-betul pahala Allah. Kecuali saat kita berada pada saat sebegini. Kalau kita tak minta ampun juga pada Allah, menandakan apa dia? Menandakan keras sungguh hati kita. Kerasnya hati kita ni, sampai peringkat kita ni, tak terasa lagi terhadap dosa-dosa kita. Kita buat amal ibadah, kita rasa macam adat. Tidak rasa lagi bagaikan ibadah. Satu alim ulama diajar, bila kita dah masuk 10 terakhir Ramadan ni, cubalah usaha. Untuk apa dia?
untuk dekatkan diri pada Allah. Macam mana nak dekat diri dengan Allah? Minta ampun dan minta ampun. Angkat tangan ni. Doa. Rasulullah berdoa. Ulama-ulama sebut 10 akhir Ramadan ni terangkat tangan Rasulullah. Rasulullah kalau berdoa, lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat. Sehingga ni turun dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Rasulullah. Doa sungguh-sungguh pada Allah. Minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kurniakan padaku ya Allah. Kita berdoa tak? Kita berdoa lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Lamanya. Doa benda lah lama-lama kita. Mula letak tangan atas perut. Mula bilang cicak berapa ekor cicak malam ni. Kita tak sama dengan mereka. Kenapa? Kerana dosa, tuan-tuan. Dosa-dosa ni jangan simpan. Kalau tuan-tuan simpan, tuan-tuan akan menyesal nanti. Sekarang tak rasa lagi dah. Bila kita rasa? Bila masuk kubur. Bila kita masuk kubur tu, tengok belakang, depan, kiri, kanan, tak ada amalan. Tak ada amalan. Bila masuk, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut Muhammad, umat manusia ni ada yang masuk-masuk dalam kubur tu, akhsarina a'mala. Kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada langsung. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Dia tak puasa ke? Dia puasa. Dia tak buat amal ibadah ke? Dia buat amal ibadah. Tapi kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca ada satu benda yang menyesatkan hidup dia, mengosongkan amalan-amalan yang dia buat kerja tersebut. Dia kerja kosong. Rasulullah sebut, kam min sa'im laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa, tak dapat apa-apa daripada puasa dia, kecuali dapat lapar dan dahaga semata-mata. Kenapa dapat lapar dan dahaga semata-mata? Pada diri kita. Kerana kita ni tak minta ampun terhadap dosa kita. Dosa ni menghalang terhadap amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan kita main-main terhadap dosa, jangan. Malam ni, Farhan sekian balik je ke rumah. Duduk ke rumah tu, kita nyangkat. Buka Quran, baca Quran, nitik air mata kita. Biar kita ada keadaan demikian pada kita. Yang kedua ni, minta ampun sebanyak mungkin. Mulut jangan berhenti. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang dan ulang, minta dan minta pada Allah Subhanahu wa taala demikian. Dua. Yang tiga, saat 10 terakhir Ramadan ini, tolong betulkan keyakinan kita dengan Islam. Yakin hidup kita ni. Yang ketiga ni mengukuh keyakinan dengan Islam. Biar kita betul-betul, aku dalam hidup aku ni hanya dengan Islam. Selain daripada Islam aku tak terima. Kena letak begitu dalam hidup kita. Yang ni penting sangat. Allah dia nak suruh kita mengukuh keyakinan. Allah suruh kita puasa. Bermula pada subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib ni nak suruh mengukuh keyakinan. Adanya Allah. Allah nampak benda yang kamu buat. Jangan kamu buat sembarangan dalam hidup kamu. Ni nak sebutnya gambaran apa dia? Mengukuh keyakinan kita dengan Islam. Kan boleh jadi kamu selamat di dunia. Tapi kamu tak akan selamat di akhirat nanti. Lalu kita mesti letak dalam hidup kita. Dalam sosial kita dengan Islam. Dalam kebudayaan dengan Islam. Dalam pendidikan dengan Islam. Dalam politik dengan Islam. Dalam ekonomi dengan Islam. Segala hidup kita semuanya dengan Islam. Jangan kita memilih, saya terima Islam dalam bab sembahyang je. Dalam bab politik, saya tak terima politik Islam. Saya terima Islam hanya dalam bab sosial. Dalam bab ekonomi, saya tak terima ekonomi Islam. Jangan begitu, tuan-tuan. Kita orang Islam kan? Bila kita orang Islam, Allah ajar, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan masuk separuh dan kamu kufur separuh yang lain, jangan. Allah ajar pada kita, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dalam hidupnya, falan yuqbala min, Allah tidak akan terima dalam hidupnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Masuk dalam kubur je, tuan-tuan. Yang lain pada Islam tak boleh tolong kita. Syiah boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Liberal boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur.
Yang boleh tolong kita dalam kubur hanyalah Islam. Hanyalah Islam, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu boleh tolong ke tak boleh tolong. Hidup kita bulan Ramadan, mesti mengukuh keyakinan dengan Islam. Macam mana nak suruh mengukuh keyakinan dengan Islam? Allah jadikan 2 program dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama yang disebut dengan apa dia? Nak suruh kukuh keyakinan dengan Islam. Allah jadikan perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Yang kedua, pembukaan kota Mekah dalam bulan Ramadan ini. Dua-dua program ni nak ajar. Bila kamu yakin dengan Islam, Allah akan tolong kamu. 313 orang lawan dengan 1000 orang. Logik. Di sudut logiknya kita boleh menang? Tak boleh menang. 313 tak boleh menang. Tapi bila yakin dengan Islam, 313 orang mampu mengalahkan 1000 orang. Sampai sahabat yang datang berjumpa dengan Rasulullah, tunjuk pedang yang sumbing. Lawan dengan mereka yang kufur ni. Patah pedang tadi. Patah. Tinggal ulu dia saja. Ulu dia saja tunjuk depan Rasulullah. Ya Rasulullah, tinggal ulu ni saja ya Rasulullah. Tinggal ulu ni je. Aku lawan sungguh ya Rasulullah. Rasulullah ambil batang kayu. Rasulullah ambil ranting kayu. Rasulullah goncang-goncang kayu tersebut. Goncang-goncang kayu tu berubah menjadi pedang. Ni bukan cerita Power Rangers, ni bukan cerita Power Rangers. Ni bukan cerita-cerita klasik ni, tidak ni. Ni cerita mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu yakin dengan Islam, hidup kamu sampai peringkat kamu mati, jangan kamu mati kecuali kamu mati saat kamu mati dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati saat kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang muslim. Ni Allah nak suruh kita 10 terakhir Ramadan ni, sebut je mulut kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan yang akhir sekali, 10 akhir Ramadan ni dapatkan apa dia? Dapatkan syurga Allah, tuan-tuan. Syurga Allah kena dapat. Malam-malam 10 terakhir Ramadan ni dan hari-hari kitanya dapatkan syurga Allah. Jangan tak dapat syurga Allah. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita keluar bulan Ramadan, nama kita tak terkeluar daripada senarai ahli neraka Allah, tak tertulis di pintu syurga Allah. Secelaka-celaka manusia yang masuk bulan Ramadan. Tak ada manfaat masuk bulan Ramadan. Masuk untuk apa bulan Ramadan? Tiba-tiba nama kita tak tertulis di pintu syurga Allah. Rasulullah sebut kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Qad ja'atkum syahrun mubarak." Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu lahu abwabul jannah. Dibuka kepada kamu segala pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar. Ditutup segala pintu neraka Allah untuk diri kamu. Wa suffidatus syayatin. Allah gari syaitan pada kamu. Nak suruh kamu dapat syurga Allah. Syurga Allah ni 10 terakhir Ramadan ni jangan terlepas. Tuan-tuan jangan terlepas, tuan-tuan. Mesti tiap-tiap malam doa kita, sedekah kita. Saya cadangkan tiap-tiap malam, umum ni di masjid ni, tiap-tiap malam buka tabung derma. Derma, tuan-tuan. Jangan menyimpan lagi untuk dunia. Kalau tuan-tuan menyimpan untuk dunia, dunia tuan-tuan akan menyesal. Tiap-tiap malam 10 akhir Ramadan, keluar 1000. Saya tengok masjid ni nak buat dewan ni kan. Dewan masjid ni. Kita berlumba. Ambil je duit kita 1000 satu malam. 1000 satu malam. Boleh jadi malam yang kita derma, 1000 tersebut yang kita derma ni, katakanlah 10 malam ni, 10,000 kita. Boleh jadi satu malam ni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang kita dapat. Allah gandakan 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah SWT. Kalau 1000 seorang kita boleh buat. Kita simpan pun untuk orang lain. Untuk apa? Rasulullah kata lebih baik kamu simpan untuk diri kamu. Bila Rasulullah tegur sahabat-sahabat, sahabat-sahabat kamu tahu tak? Sahabat-sahabat orang yang hidup dia sayang harta orang lebih pada sayang harta dia sendiri. Sahabat-sahabat tanya, adakah ya Rasulullah bersepah di kalangan umat aku begitu? Umat aku ni, sahabat-sahabat pelik, ada juga ke Rasulullah orang yang sayang harta orang lebih pada sayang harta dia sendiri? Rasulullah kata, orang yang hidup dia dalam keadaan kumpul harta, bila dia satu hari dia mati, dia tinggal harta tu untuk orang lain. Manakala dia kena jawab terhadap harta yang dia sedang kumpulkan itu. Takkan menyesal kita. Saya biasa sebut demikian. Dalam siri-siri kuliah saya sebelum daripada ini pun saya sebut, tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu,
Jangan kita terperangkap dengan kata-kata orang kita sebelum daripada ni. Orang kita kata apa dia? Simpanan untuk hari tua. Dia sebut macam. Jangan. Orang tanya kenapa simpan untuk hari tua? Sekarang tak tua lagi ke? Sekarang baru nak tua. Tak tua lagi. Kita kata jangan. Jangan simpan untuk hari tua. Islam tak pernah ajar pun simpan untuk hari tua. Simpan untuk apa ya? Simpan untuk ke syurga. Simpan untuk ke syurga. Macam mana simpan untuk ke syurga? Kita kumpul harta, kita bagi untuk jalan agama. Kita kumpul harta, kita bagi untuk Islam. Dalam hidup kita. Bagi untuk Islam. Dalam hidup ni kita guna untuk Islam. Dalam hidup kita. Yang ni orang simpan untuk yang disebut dengan ke syurga Allah. Macam kita duduk malam ni kan. Kita duduk dengan kuliah ni. Elok kita dengan kuliah ni, lalu tabung derma. Dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya yang RM1 lah masuk. Yang RM50 tu kedai banyak lagi ni. Malam-malam. Yang RM1 itulah kita berjumpa balik di akhirat nanti. Yang RM50 tak berjumpa dah. Tak berjumpa dah dalam hidup kita. Mana orang kita kan hidup dia simpan. Padahal peluang untuk dia dapat syurga tu ada. Tapi dia tak ambil peluang tersebut. Beza dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, bila mereka dibuka peluang untuk dapatkan syurga, mereka berlumba-lumba di kalangan mereka. Kita pun sama. Dalam hidup kita, pastikan di kalangan kita mendapat syurga. Macam mana nak dapat syurga dalam hidup kita ni? Minta ampun yang berterusan pada Allah. Dan kita baca Quran. Kemudian pastikan kita ni sentiasa berada pada landasan syariat dalam hidup kita. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan kita termasuk di kalangan mereka yang dipanggil oleh syurga Allah untuk dimasukkan ke dalamnya insya-Allah. Mudah-mudahan demikian Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Saya sekadar membuka ruang sedikit pada 10 terakhir Ramadan ni. Jangan terlepas pada kita. Sehingga tuan-tuan benar-benar tuan-tuan nak tahu. Kita ni berjaya masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Kita tengok Hari Raya Aidilfitri. Kalau tuan-tuan boleh, Hari Raya Aidilfitri itu sambut macam hari pertama kita di barzah. Itu tanda kita ahli syurga Allah. Jangan sambut Aidilfitri bagaikan penyanyi-penyanyi dan pelakon-pelakon. Jangan. Sambut Aidilfitri bagaikan saat mana kita berada hari pertama di barzah. Berpakaian pakaian baru, bau wangi-wangian, saling kunjung mengunjung. Di dalam kubur nanti kita akan menziarahi di antara satu sama lain. Bila kita boleh buat peribadi itu, tanda kita ahli syurga Allah SWT. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, mari kita baca doa malam-malam yang baik ini. Ada satu doa yang Ana pernah sebut juga kat sini rasanya. Doa yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada Abu Hurairah. Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar kamu satu doa? Doanya, bila kamu tahu kamu ada penyakit, kamu baca doa ni. Bila kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah, kamu diharamkan daripada api neraka Allah SWT. Nak tak Abu Hurairah? Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar doa ni. Doa ni saya tulis dalam kitab ni lah. Persiapan menjelang kematian. Saya tak pasti saya dah sebut ke belum. Nama kitab ni dekat sini. Saya tulis dah dahulu kan. Saya pernah sebut. Dan ada doa ni. Sekali lagi pada malam ni saya nak sebut juga sebagaimana Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ajar sampai pada guru saya waktu mana saya belajar kat Mesir dahulu. Kemudian guru saya dia baca doa, dia kata, ikut apa yang aku baca ni. Kemudian kamu ikut. Habis je kami ikut doa yang dibaca tadi. Lalu dia sebut, aku ijazahkan pada kamu semua doa yang aku baca tadi. Lalu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni sekali lagi saya nak baca doa ni dekat masjid ni. Tuan-tuan ikut je doa yang saya baca ni. Hujung nanti saya akan sebut, saya ijazahkan doa ini pada semua yang hadir pada malam ini. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? InsyaAllah mudah-mudahan. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan. Kathiran. Tayyiban.
mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, saya karang sebelum daripada ni kitab Malam Tama di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah. Di antara kitab-kitab Melayu yang terawal yang tulis tentang barzah ni di antara kitabnya. Dulu-dulu ada kitab-kitab kuning dahulu ada. Tapi kitab moden sikit ni jarang ditulis. Tak ada, boleh kata tak ada kitab yang cerita tentang suasana barzah. Kalau tuan-tuan nak tahu suasana kita ke depan nanti, tuan-tuan baca kitab-kitab tersebut. Belajar sementara. Alhamdulillah Allah bagi peluang lagi saya hidup ni. Tuan-tuan boleh tumpang ilmu daripada alim ulama. Kemudian tuan-tuan ambil ilmu-ilmu yang saya dapat ini. Tuan-tuan sebar-sebarkan. Supaya kita bersiap sedia untuk menghadap depan Allah. Dan kitab ni pun salah satulah kitab yang saya karang. Macam mana saat mana kita dekat nak menghadap depan Allah. Bila dekat nak mati, kita nak buat amalan apa dia. Saya karang kitab ni, tuan-tuan. Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan ajar pada mak ayah kita. Sebut pada mak kita, mak baca doa ni mak. Saya dapat ijazah daripada ustaz. Waktu mana saya pergi dengar tazkirah itu. Kita sebut demikian. Ajar pada mak kita. Ajar pada ayah kita. Biar kita semua bila mati masuk syurga Allah SWT. Kita nak sangat. Dambaan dalam hidup kita ni syurga Allah. Pada diri kita demikian. Ajar pada jiran-jiran kita. Ajar pada anak-anak kita. Bila ada orang sakit je, kita bawa kitab ni. Bagi hadiah pada orang sakit. Daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Lebih baiklah kita bagi kitab yang macam ni. Jauh, dia pun tengok tajuk kitab ni. Maknanya mati dah tu senang kita. Nak sebut tak tergamak sangat dia. Jadi kita buat amalan-amalan yang baik ni. Mudah-mudahan berpanjangan pahala-pahala kita. Meramaikan orang ke syurga Allah SWT. Yang ni yang usaha yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Supaya sama kita ni, biar kalau kita menghadap depan Allah, mesti kita ke syurga Allah. Jangan kita ni tak berjumpa syurga Allah, jangan. Menyesal tak sudahlah kita hidup atas dunia ini sendiri. Ini saya lakukan demikian kerana tuan-tuan pun tahu saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar. Saya ambil anak yatim, orang miskin, mereka-mereka yang susah, kita tanggung mereka belajar. Di Kedah ni saya bangunkan di Pulau Langkawi. Saya dipahamkan ada anak-anak Sungai Petani ni yang pergi belajar sampai ke Pulau Langkawi, menghafal Quran. Anak-anak yang susah, kita tanggung mereka belajar tersebut. Kemudian seorang-seorang kita tanggung 3,500 seorang untuk membiayai mereka belajar ini sendiri. Kemudian di Pahang saya buat di Jerantut. Saya bangunkan di Kelantan, di Macang. Saya bangunkan. Di Shah Alam saya bangunkan satu tempat di tengah-tengah bandar Shah Alam. Di Seksyen 8 Shah Alam itu sendiri. Saya bangunkan mereka ni. Dan saya tolong di selatan Thailand, asalnya pelajar ada 22 orang. Sekarang ada 500 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri. Macam mana cara saya nak buat membiayai mereka ini? Setiap pelajar tu, seorang-seorang, pelajar-pelajar tu kita tiap-tiap bulan kita kena hantar lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit sebulan. Bagi membiayai mereka ini. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Akhirnya, mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu tu untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum untuk muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sendiri. Kemudian ada di kalangan kita dikuat sangat ilmu sihir kan.
Kita pula bila kena sihir, kita pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Nak sebutnya sihir-menyihir ni kuat di kalangan masyarakat kita. Kemudian saya bangunkan di Shah Alam tersebut, tempat pusat rawatan Islam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena gangguan sihir dan sebagainya, tak ada dah. Jumpa dengan doktor kata tak ada penyakit. Kemudian datang je tempat rawatan tersebut. Tuan-tuan datang cuma je, tak ada bayaran apa-apa pun. Kita nak suruh orang kita jangan syirik pada Allah SWT. Saya gunakan madu ni untuk berbuka puasa, saya suruh minum air madu. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata kalau kamu rasa nak minum air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, kamu minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Tuan-tuan, bila dekat nak berbuka puasa, cuba tuan-tuan amalkan makan madu. Minum air madu. Makan kurma, kemudian minum air madu. Kacau air madu ni sendiri. Air madu yang disejukkan. Rasulullah kata, kalau kamu rasa kamu nak minum nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Nikmat kita tak terkata. Sedapnya Allah jadikan kelebihan pada air madu ni sendiri. Tuan-tuan cuba rasa, ada madu kat luar nanti, buatlah amalan pada kita demikian. Ada sahabat-sahabat yang kena gangguan sihir, yang kena kanser dan sebagainya, saya suruh amalkan makan kurma ajwah. Kurma ajwah ni, tuan-tuan boleh dapatkan kat luar nanti. Kurma Rasulullah SAW. Rasulullah pesan, siapa yang makan 7 biji kurma tiap-tiap pagi, Allah akan selamatkan dia daripada racun dan juga sihir pada hari tersebut. Allah jadikan pada diri seorang. Tuan-tuan cuba buat amalan dah. Yang kena kanser di kalangan kita ni, biasanya mereka kena santau terlebih dahulu. Orang yang kena kanser ni kebanyakan dia kena santau terlebih dahulu. Jadi kita buat amalan untuk kita buat cara demikian. Dan yang akhir sekali saya tolong orang yang kena gangguan saka. Gangguan saka ni, di antaranya kadang-kadang kita mimpi air banyak, kita tidur malam, gigi kita ni kacip. Bunyi kak gigi kita. Kemudian tidur mimpi rumah lama, tidur menyusu bayi. Kita tidur je mimpi bayi-bayi yang banyak, budak-budak kecil yang banyak. Ni tanda gangguan saka. Saka ni masalah. Kalau gangguan pusaka tak masalah langsung. Gangguan saka ni jadi kita jadi cepat bosan, benci, tak boleh dekat suami isteri. Kadang-kadang badan ni bau. Saya gunakan satu campuran minyak zaitun dan juga habbatus sauda. Minyak tersebut kita buat lotion. Kemudian lepas pada tersebut kita jadikan tuan-tuan sapu je belakang. Kat belakang ni kita sapu kat belakang kita. Ataupun di sendi-sendi kita, sendi-sendi. Saya gunakan, mudah-mudahan dia akan mengubati penyakit-penyakit yang didertai di kalangan masyarakat kita. Saya masukkan dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk lotion sebegini, tuan-tuan buat amalan lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan pada penyakit yang kita lalui pada diri kita ni. Ni bukan krim pemutih ya, jangan salah anggap. Ni dipanggil krim untuk lotion untuk membetulkan muscle kita. Dan orang yang kena, kalau tuan-tuan kena kencing manis teruk, tuan-tuan amalkan sapu je dekat usus kanan. Usus kanan kita ni, sapu je sebelah usus kanan kita ni, mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan pada pankreas kita kat dalam tersebut insya-Allah. Allah jadikan demikian. Dan yang akhir sekali kalau tuan-tuan berhajat nak pergi menunaikan haji tahun ni, saya bercadang nak buat haji bersama. Tuan-tuan ambil pamphlet ni lah. Pamphlet ni, siapa-siapa yang nak pergi haji, kemudian hubungi terus. Mudah-mudahan kita dapat tawaf sa'i bersama dan kita boleh wukuf di padang Arafah bersama insya-Allah. Dan yang akhir sekali, kalau tuan-tuan tak dapat apa-apa, tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet sekolah saya ni. Tuan-tuan, kat ni ada nombor akaun sekolah saya. Di 10 terakhir Ramadan ni, tuan-tuan pergi berdiri depan mesin bank tu. Bank mana-mana bank tersebut, berdiri. Semayang sunat istiqarah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan lah untuk diri kita. Dan kalau ada jemaah yang nak masukkan dan tabung terus, hari ni saya rasa ada tabung kat belakang tersebut. Satu untuk muslimat, satu lagi untuk muslimin. Dan kat luar tu pun ada tabung-tabung. Sekolah saya ni, tuan-tuan boleh masukkan terus lah. Saya faham ada yang sebut, Ustaz, tak bawa duit malam ni Ustaz. Tak bawa. Tapi jam-jam bawa malam ni kan. Cincin-cincin pun ada, saya terima semua dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk diri kita lah. Wakaf kita dan infak kita. Saya bangunkan di Pulau Langkawi tu masjid. Sedang nak bangunkan masjid. Dan kat dalam tu kita dah piling dah. Sebanyak 500,000 dah kita habis. Kita perlu lebih kurang 1 juta lagi untuk naikkan ke atas. Masjid 2 tingkat. Saya nak sedang bangunkan di Kampung Hijrah. Dekat jalan masuk ke Datai.
di Langkawi tersebut, tempat tersebut saya bangunkan. Di tepi jalan. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan jemputlah hadir ke sekolah yang saya sedang bangunkan itu sendiri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbayna saghira. Wal jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berada pada malam 21 Ramadan, ya Allah. Saat mana kami berkumpul malam ini, ya Allah, kami sedang berkumpul dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan pada malam yang baik ini, ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Malam yang baik ini kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu anugerahkan kami malam Lailatul Qadar, ya Allah. Kamu jadikanlah setiap tadahan doa kami ini, ya Allah, setiap malam-malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan kami ini, ya Allah, saat mana sesama kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini agar kamu menjadikan tangan kami ini penyebab di antara kesembuhan penyakit yang dideritai di kalangan sahabat-sahabat kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang berantakan rumah tangga mereka, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu damaikan rumah tangga itu, ya Allah. Kamu jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang tenang, ya Allah. Yang kamu jadikan kebahagiaan kehidupan dalam kekeluargaan mereka, ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami mempunyai 1001 hajat yang tersendiri, ya Allah. Kami mengharapkan hajat-hajat yang baik itu, ya Allah, kamu kabulkan dalam malam yang baik ini, ya Allah. Kamu jadikanlah hajat yang baik mereka itu, ya Allah, menjadi kebaikan dalam perjalanan hidup mereka mendatang nanti, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang dililit dengan hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami mengharapkan dengan tadahan doa ini, ya Allah, kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu, ya Allah. Jangan kamu matikan saat mana kami dililit dengan hutang piutang yang banyak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam hati sesama kami ini, ya Allah. Hajat yang baik yang ada dalam hati itu kamu perkenankanlah, ya Allah. Hajat yang buruk yang ada dalam hati itu, ya Allah, kamu usah tunaikan yang dilakukan oleh mereka itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan, ya Allah, agar kamu mengizinkan bibir kami sentiasa mengharapkan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang beluk jasad kami itu, ya Allah. Percepatkanlah saat mana kami diuruskan kematian kami nanti, ya Allah. Usah kamu lambatkan, ya Allah, untuk kami dibawa ke perkuburan nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam liang lahat nanti, ya Allah. Saat kubur kami mewangi dengan bauan raihan daripada syurga kamu, ya Allah. Saat mana jenazah kami diturunkan nanti, ya Allah, rahmatilah kuburan kami itu, ya Allah. Rahmatilah kami ini, ya Allah. Jadikanlah saat sunyian kami nanti, ya Allah, di barzah nanti, ya Allah, tidak sunyi daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat Ramadan sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami dikejutkan oleh arwah ayah kami untuk bersahur, ya Allah. Rindu saat tangannya mengusap
kepala kami dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya memimpin tangan kami, ya Allah, untuk datang ke rumah kamu, ya Allah. Rindu saat kami sujud di belakangnya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat tangannya mula mengangkat kami, ya Allah, mendukung kami untuk pulang daripada rumah kamu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat arwah ayah kami mengusap-ngusap tangannya kepala kami, ya Allah, sambil mendoakan kami ini, ya Allah. Rindu, ya Allah, pada 10 terakhir Ramadan sebegini, ya Allah. Rindu saat-saat kami bangun tahajud bersamanya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Jadikanlah kuburnya saat ini, ya Allah, di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah arwah ayah kami itu, ya Allah. Angkatkanlah darjatnya, ya Allah, setinggi darjat para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah berpaling di saat mana ibu kami memanggil-manggil nama kami, ya Allah. Saat ibu kami kesakitan, ya Allah, kami membiarkan ibu kami dalam keadaan kesakitan itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami pada ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Saat mana kami tidur yang panjang, ya Allah, ibu kami mencium pipi kanan dan pipi kiri kami, ya Allah. Saat mana kami bersekolah, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami, ya Allah. Saat mana kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah, ibu kami tersenyum indah, ya Allah, sambil terpendam dalam jiwanya, ya Allah, rasa sedih kehilangan kami dalam kekeluargaannya, ya Allah. Saat gurau senda kami dengan anak dan pasangan hidup kami, ya Allah, ibu kami berseorangan di perkampungan, ya Allah, menunggu kepulangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, kehidupan kami ini seringkali teruji dan teruji di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula, ya Allah, ia menyebabkan doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, sejijik mana pun kami ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah, ya Allah, yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke Ramadan dan Ramadan yang mendatang nanti, ya Allah. Berilah peluang untuk kami mengecapi malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berilah peluang untuk kami mengecapi malam-malam Ramadan yang mendatang nanti, ya Allah. Jangan kamu jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Berilah kesempatan untuk kami sujud dan sujud pada kamu, ya Allah. Panggillah kami di saat mana kami benar-benar beriman pada kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah
ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.